اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 57, baris bawah sekali. Muka surat 57, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhfafa ma akhafu alaikum asyirkul asrar wa huwa ar-riya. Yaqulullahu yawmal qiyamati lil mura'in iza jazallahu an-nasa bi'a'malihim izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jaza. Artinya bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut, yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut akan kamu. Bahawasanya yang lebih ditakuti ni daripada segala barang yang aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut atas kamu. Apa dia yang lebih ditakuti? Ni khabar inna. Syirik yang kecil, yakni ialah syirik yang kecil. Bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut atas kamu. Yang lebih ditakuti ni syirik yang kecil, ialah syirik yang kecil. Inilah yang lebih ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana syirik yang kecil? Dan iaitu syirik yang kecil, riya. Riya, syirik yang kecil, yang lebih ditakuti daripada segala barang yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ummah Nabi adalah riya, syirik kecil. Berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamah bagi sekalian yang riya. Allah berfirman kepada sekian yang riya. Bila Allah berfirman ni? Apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu. Nabi beritahu Allah Ta'ala akan berfirman kepada orang yang riya,
Allah berfirman ni bila? Apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu, dengan segala amal manusia. Apakah firman Allah? Ini firman Allah. Pergi oleh kamu. Ini firman Allah. Izhabu. Ini firman Allah kepada orang yang riak apabila membalas oleh Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu. Allah pun kata, Allah pun berfirman, pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah kerana mereka itu di dalam dunia. Wa ibadah ni kerana siapa? Pergi cari orang tu. Wa ibadah kerana siapa? Pergi cari orang tu. Tilik oleh kamu, adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu, mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah kerana mereka itu atas dunia tu, ada tak di sisi mereka itu akan balasan? Artinya tiada kuasa mereka itu mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah kerana mereka itu membalas amal ibadah kamu. Maka tiada faedah bagi dia itu, bukan kamu rugi dengan penat saja tiada mendapat pahala. Ini maksud kepada hak firman Allah Subhanahu wa taala ketika membalas oleh Allah Taala akan amal manusia. Allah perintah manusia yang riak tadi pergi kepada orang yang kita beramal karenanya, tengok dia boleh bagi pahala ke tidak kepada kamu. Pastilah mereka tidak kuasa memberi pahala. Rugilah orang yang beramal kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembicaraan berkaitan dengan sifat riak. Mengerjakan amal ibadah untuk dapat manfaat dunia itu riak, bukan untuk dapat manfaat akhirah. Manfaat dunia ni sama ada harta, sama ada pujian, sama ada kedudukan, sama ada pangkat. Hak manfaat dunia, bukan manfaat akhirah. Itu dipanggil riak. Mana buat amal ibadah bukan kerana Allah. Terkekas situ. Buat amal ibadah kerana dunia. Yang mana riak ni adalah sifat hati yang dicela pada syarak, yang haram ijma' ulama, dan juga riak ni dosa yang besar. Riak ni dipanggil syirik yang kecil. Sebagaimana dalam hadis tadi, riak adalah syirik yang kecil yang akan dibalaskan dengan neraka walaupun tidak kekal. Dibalaskan dengan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Riak dibalas dengan neraka apabila amal kebaikannya, amal kebajikannya tidak lebih berat daripada amal kejahatan. Kita maklumlah bila sebut kata perkara-perkara yang haram balasannya neraka. Riak haram, dosa besar, balasannya neraka. Bila kita bicara bab ketaatan, orang sembahyang balasannya syurga, orang puasa balasannya syurga, orang buat ibadah balasannya syurga. Lepas tu jangan pun soal lah pula, orang sembahyang pun dah dimakan riba, orang sembahyang pun dimakan rasuah. Sekarang ni sembahyang tu amal kebajikan, balasannya syurga. Syurga neraka seseorang dia ada mizan. Syurga neraka seseorang dia ada mizan. Timbangan amalan sebelah kanan amal kebaikan, timbangan amalan sebelah kiri amal kejahatan. Di timbangan kiri lah termasuk riak, duduk di timbangan kiri. Pada ni kemudian hak sebelah kanan tu hak amal kebaikan. Pada ni. Jadi kalau kata riak ni neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun riak dosa besar, Allah Taala mengampuni dengan taubat nasuha.
Terkadang Allah Ta'ala ampuni dengan permohonan keampunan daripada orang lain. Terkadang Allah ampuni dengan rahmat Allah semata-mata. Walaupun dosa besar sekalipun, yang Allah sama sekali tidak mengampuni adalah syirik besar, iaitu kafir. Ini syirik kecil, riak, dosa besar. Tapi Allah ampuni yang pertama dengan taubat yang nasuha. Yang kedua dengan doa-doa orang kepada kita. Orang-orang yang soleh sentiasa berdoa keampunan kepada sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hak hidup ke hak mati dah ke. Pada ni. Kemudian Allah Ta'ala boleh mengampuni dosa besar tanpa taubat nasuha, tanpa doa kepada orang lain, dengan semata-mata rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi bukan dosa mensyirikkan Allah, syirik besar, iaitu kafir. Jadi maknanya pada masa timbang tu, akhirlah masa timbang, maknanya terkadang kita cerita perkara-perkara kejahatan ni kena cerita kerah, kena cerita kerah. Riak, dosa besar, syirik kecil, neraka, kena kerah. Tapi kerah tak kerah pun kita kena imbang. Takut-takutlah, tapi kena imbang harap. Kena imbang dengan harap. Faham tak ni? Dua tu kena seimbang lah cerita. Hak cerita harapannya macam mana? Dosa kita banyak, dosa batinnya banyak, dosa riak, dosa ujub, dosa takabur. Kemudian amal kita pula amal yang tidak bermutu mana, banyak kekurangan. Tapi mudah-mudahan kita ni orang yang beriman, mati dalam keadaan iman kita selamat. Itu semua di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mati iman selamat, pahala akan sentiasa berpanjangan sampai kepada kita. Pahala kebajikan anak cucu kita, pahala daripada sedekah jariah kita pada masa hidup. Janji kita mati dalam iman. Iman kita selamat pada masa kita mati, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masa pada mati saja, amal kejahatan tak ada dah. Dosa riak, ujub, takabur tak ada dah. Yang duduk tambah amal kebajikan. Anak cucu ramai mana semayang, anak cucu ramai mana puasa yang buat kebajikan. Kita pun ada sedekah jariah, pahala. Mudah-mudahan masa timbang berat sebelah kebaikan, syurgalah. Tapi syaratnya iman. Kemudian syarat anak cucu kita tu berpahala, syarat mereka pun iman. Syarat kita berkekalan dapat pahala, iman. Syarat anak cucu berpahala, bila anak cucu kita buat amal berpahala, kita automatik pun berpahala. Tiap-tiap pahala yang dicatat pada anak cucu kita, automatik dicatat pada kita ibu bapa, tok nenek. Amal anak cucu mana yang berpahala? Amal cucu yang ada iman. Itu hak asas dia. Jadi bicara seumpama tu, bicara bab pahala. Masa mizan, masa timbang, mudah-mudahan berat sebelah kebaikan. Sebelah kejahatan ni ada dosa riak, ada dosa ujub, ada dosa takabur. Tapi dengan semata-mata bicara dosa riak, haram ijma' ulama, dosa besar, syirik kecil, wajib neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jikalau tidak adalah amalan kebaikan lebih banyak daripada amalan kejahatan. Kemudian didatangkan hak berkaitan dengan riak dengan ayat surah Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi minggu lepas saya fokus kepada alladzina hum yuraun.
fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun tu saya dak fokus mana. Kita tengok molek. An salatihim sahun tu pula. An salatihim sahun. Tengok molek dalam terjemahan dia tu. Maka bermula wadi ataupun telaga dan kurungan tu lembah yang di dalam api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam tu sebelah luar. Wail ni satu wadi, satu lembah, satu telaga di dalam neraka jahanam. Yang neraka jahanam ni minta dengan Allah Ta'ala tak ambuh duduk dekat dengan wadi ni, wail ni. Neraka jahanam tu neraka jahanam pun tak mau duduk bersekali dengan wadi, dengan wail, lembah, lubang ni. Sebab apa? Lebih panas, lebih segala-galanya. Neraka jahanam tu dah cerita dah. Tapi wail, lembah, lubang ni lebih lagi. Sehingga kan neraka jahanam minta dengan Allah Ta'ala tak ambuh duduk dekat wail ni. Neraka jahanam tu tempat seksaan orang yang beriman yang banyak dosa. Masa timbang amalan berat sebelah kejahatan, maka masuk dalam neraka jahanam. Masuk dalam neraka jahanam. Hak wail ni wadi, lembah, telaga, lubang dalam neraka jahanam. Bagi sekalian yang sembahyang yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Dan ni tafsir pada lalai ni. Dan mengeluar mereka itu dia akan sembahyang daripada waktunya. Ayat an salatihim sahun. Terjemahan dia yang sembahyang yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu setakat tu je. Dan ni tafsir bagi lalai. Dan mengeluarkan mereka itu ni tafsir bagi lalai. Apa makna lalai? Tak khusyuk ke? Apa tengok mana lalai? Dan mengeluar mereka itu yang sembahyang dia akan sembahyang daripada waktunya. Mana apa? Dok sembahyang. Tapi kenapa kata lil musallin? Bagi orang yang sembahyang. Walaha mereka tak sembahyang. Dipanggil lil musallin kerana mereka wajib sembahyang. Letak situ pula. Saya mengaji ni ada dua dakwat. Satunya dakwat biru, satunya dakwat hitam. Ada dua dakwat. Satunya saya mengaji dengan almarhum Baba Najmuddin Kerandan. Satunya Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Ni saya nak ajar ni, saya ambil daripada Tok Guru. Tu je. Lepas tu macam mana orang nak kata apa tu atas masing-masing. Atas hati masing-masing. Ilmu mudah je nak faham apa-apa. Tapi walaupun ilmu mudah nak faham apa-apa, tapi hati tu kalau ada masalah, hati tu kalau ada penyakit, dia takkan dia terlekat di hati tu. Itu bab lain. Itu hati masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita ambil ayat kitab Panah Bagi Hati dan ambil pula saya mengaji dengan almarhum Baba Najmuddin Kerandan dan juga Baba Ismail Sepanjang. Huraian hak catatan ni. Hak kitab lah. Hak kitab kita boleh faham dah. Dan mengeluarkan mereka itu yang sembahyang dia akan sembahyang daripada waktunya. Mengeluarkan daripada waktu dengan mana apa? Lalai dia sampakah habis waktu dia tak sembahyang. An salatim sahun aitarikuna laha. Itu dalam tafsir Al-Quran gitulah. Saya ada ni beberapa tafsir ni fotostick hak kitab tafsir. Sebab mula-mula dahulu pembicaraan ayat ni macam-macam timbul. Jadi saya pun bagi fotostick. Antaranya Tanwirul Mikbas
Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, antaranya tafsir Ibnu Katsir, antara tafsir Jamal, antaranya Hasyiah Sawi, tafsir Jalalain. Saya sebut ustaz, saya bagi lepas tu kitab Zawajir, cerita bab kabair, dosa-dosa yang besar. Kitab Zawajir satu, kitab kabair satu. Ni berkaitan dengan dosa-dosa yang besar. Saya betul ustaz, bagi benda dulu. Tapi masa saya mengaji dengan almarhum Baba Najmuddin Kerandang, memang Tok Guru biasa sebut ayat ni. An salatihim sahun. Kemudian Tok Guru biasa sebut hak kata-kata Atta bin Dinar, hak di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillahillazi qala an salatim sahun walam yakul fi salatim sahun. Ini ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian makna dia, segala puji bagi Allah yang berfirman an salatim sahun dan tidak berfirman fi salatim sahun. Kalau Allah Ta'ala berfirman fawailul lil musallin allazina hum fi salatim sahun, neraka wail bagi orang yang lalai fi dalam sembahyang. Oh, habislah. Mujur juga alhamdulillah Allah Ta'ala berfirman an salatim sahun. Allah tidak berfirman fi salatim sahun. An lil mujawazah, an lil matruk, an salatim sahun, an khuruji waqtiha. Ini mujur tu ada kata fi salatim sahun. Kemudian didatangkan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas, tanya Nabi SAW berkaitan dengan ayat an salatihim sahun. An salatihim sahun. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi SAW. Sa'ad bin kata, sa'altu Rasulullah SAW. Aku bertanya akan Rasulullah SAW an allazina hum an salatihim sahun. Ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tengok Nabi jawab macam mana. Qala, jawab Nabi SAW, humul lazina yuakhiruna salah an waqtiha. Mereka yang mentakhir sembahyang daripada waktunya. Daripada waktu. Mana apa? Habis waktu. An lil matu an lil mujawazah. Di hadis ni ada dalam kitab Tashil, ada dalam kitab Zawajir. Hak pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana kalau buka dalam tafsir mana pun sama sahaja. Walaupun ada di antara yang mentafsirkan bahawa an salatim sahu ni orang yang sembahyang tetapi dia tidak menunaikan syarat dan rukun, hukumnya tak sembahyang juga. An salatim sahun, di asalnya an salatim sahun ni hak memang tinggal sembahyang. Tapi termasuk juga mereka yang sembahyang tetapi mereka tidak menunaikan dia punya syahadat dan rukun. Jadi hukumnya tak sembahyang juga. Sama je lah. Pandai ni. Hal tu dalam kitab-kitab tafsir. Kita tengok dalam kitab kita ni. Dalam kitab Wisyahul Afrah, dalam kitab Wisyahul Afrah ada ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun sebagai dalil orang yang meninggalkan sembahyang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara dalam tu panjang. Sebab dalam kitab Wisyahul Afrah, selepas Habib bicara bab Islam dan iman, Habib bicara berkaitan dengan Allah dan Rasul, dia bicara bab tauhid di awal.
Dia sebelum masuk bab taharah dalam kitab Wisyah, dia ada satu tajuk. Tajuk Zajiri Tarikis Salah. Bab pada menakutkan orang yang meninggalkan sembahyang. Dia panjang. 45 muka surat. Dan termasuk ayat berkaitan orang meninggalkan sembahyang, fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Ayat tu, ayat dalil orang tinggal sembahyang. Pernah satu ketika tu ada orang ustaz, dia kata dia belajar. Dia kata dia belajar an salatihim sahun tu orang yang bukan orang tinggal sembahyang, dia kata. Bukan orang tinggal sembahyang, tapi orang yang lalai dalam sembahyang. Dia belajar kitab apa? Dia kata belajar kitab kabair. Belajar kitab dosa-dosa yang besar. Kabair, dosa-dosa yang besar. Tak apalah kata, kita tengok dalam kitab kabair tu. Lepas tu tengok dalam kitab kabair, hak dosa-dosa yang besar. Hak ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Lalai am tu diterjemuh tulis bawah tu dalam. Catatan ayat daripada ditulis makna dalam. Kata warna pulau. Ayat tu cerita daripada tulisan. Tulisan. Ditunjuk kitab dia lah. Pasal tak mengaji kitab kabair. Dia mengaji kitab kabair, kitab dosa besar. Saya tak mengaji, dia pun tunjuk kitab dia. Tengok kitab dia, an salatim sahung tu lalai dalam sembahyang. Tak ada orang mengajar an tu dengan makna dalam, an tu daripada. Tak apalah, dobit tu salah dah. Lepas tu mudah. Ni saya ada fotostick hak kitab kabair. Ada catatan hak yang mengaji ni. Kitab kabair ni, ayat ni di bawah tajuk al-kabiratur rabi'ah. Dosa-dosa besar yang keempat. Apa dia? Fi tarkis salah, pada meninggalkan sembahyang. Tengok tajuk. Dosa besar yang keempat pada meninggalkan sembahyang. Tajuk apa tu? Tajuk meninggalkan sembahyang. Dalilnya an salatim sahun. Maknanya tu ayat meninggalkan sembahyang lah. Hak ditulis tu tak cara dah lah. Sebab lalai dalam sembahyang ditulis. Tak cara dah. Tengok tajuk apa? Dosa besar tajuk apa? Al-kabiratur rabi'ah fi tarkis salah. Dosa besar yang keempat pada meninggalkan sembahyang. Jadi an salatim sahun ni hak meninggalkan sembahyang lah. Tapi senang. Orang ni orang hati baik. Dia mudah je terima sebab kitab dia. Dia pun tanya dengan baik. Saya cerita dengan baik. Hati dia pula baik. Alhamdulillah lah dia kata. Orang salah faham dia kata. Sepatutnya tengok tajuk cukup dah. Tajuk apa? Al-kabiratur rabi'ah fi tarkis salah. Dosa besar yang keempat pada meninggalkan sembahyang. Ayatnya apa? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tengok. Ayat tu cerita apa tu? Cerita meninggalkan sembahyang lah. Tapi dah orang hati baik, alhamdulillah. Terima kasih je lah. Tapi kalau orang tidak baik ni, dia macam-macam dia nak cari jalan lah. Kita tengok terjemahan. Terjemahan dalam kitab Penuh Bagi Hati. Ada dua tandaan. Ni kitab pondok. Mengaji di pondok ngetuk guru daripada awal sampai ke akhir. Orang sekarang kitab pondok. Orang pondok sendiri kadang-kadang tak mengajar pun. Tak pandai nak cerita. Orang dok pondok pula mengajar. Lepas tu mengajar, belajar dengan siapa? Pandai-pandai lah. Mana sekarang ni, kitab pondok, alhamdulillah, menjadi orang nak belajar kitab pondok. Tapi yang mengajarnya, belajar di pondok mana? Sekarang ni. Banyak dah timbul-timbul, bab tauhid ke, bab fiqh ke, bab tasawuf ke, baca kitab pondok. Tapi huraiannya lari. Sebab apa? Dia tak belajar.
Kitab ni kitab lah. Tapi guru ajar macam mana, kita ambil daripada guru kepada guru kepada guru. Almarhum Baba Najmuddin Kerandang sempatlah dengan almarhum Syekh Qadir Mandili, tuan kitab Penuh Bagi Hati ni. Sempat belajar. Wallahu a'lam lah, kitab Penuh Bagi Hati ni sempat belajar direct dengan almarhum Syekh Qadir Mandili ke ataupun dengan anak murid tu, wallahu a'lam. Kitab ni kitab Penuh Bagi Hati ni memang sempat belajar dengan almarhum dengan almarhum Syekh Qadir Mandili, tapi kitab Penuh Bagi Hati ni sempat tak belajar, wallahu a'lam. Begitu. Jadi hak ni hak saya belajar. Yang lalai oleh mereka itu daripada semayang mereka itu. Hak daripada tu sebab garisan mula bawah tu, daripada yang lalai oleh mereka itu, hak saya catat daripada ayat keluar daripada mulut tugu saya nya Baba Najmuddin, lalai dan galik hingga keluar waktu. Tu ayat tugu. Lala dan galik. Faham galik? Galik lala lah. Lala dan galik hingga keluar waktu. Dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya. Kalau saya catat bawah tu, ini tafsir bagi lala. Bukan lala dengan makna ingat rati-rati dalam semayang. Kalau lala ingat rati-rati dalam semayang, tak dapat pahala ketika ingat rati-rati itu. Sebab ayatnya an salatim sahun, bukan fi salatim sahun. Ini ayat teguh. Gitu je lah. Orang lain tu atas dia lah. Tapi kita semua mahsyar belaka, gitu je. Ada apa-apa tu. Lalai daripada sembahyang dengan makna mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Simple saja. An, bukan fi. An, bukan fi. Bukan fi salatim sahun. Lalai daripada, bukan lalai dalam. Ada pula yang reka, bukan lalai dalam. Tahu mana nak kata lalai dalam, lalai terhadap. Lalai terhadap terjemah ambil mana pula? Ini masalah belaka lah ni. Masalah orang hati keras, orang sombong, tak terima kebenaran. Tu je masalah. Lalai daripada, bukan lalai dalam, bukan fi. Tiba-tiba dok terjemah dengan lalai dalam, lalai terhadap. Terhadap pula dah dia ambil. Ini. Tapi padanglah. Sebab dapat ilmu daripada orang tua. Ini dikatakan dia dapat ilmu daripada orang tua. Orang tua ajar ke dia rukun semayang ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Itu bukan orang tua ajar, tu dalam kitab ajar. Tapi orang tua yang cerita tak apalah. Sebab ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Ya sungguhlah. Rukun qalbinya apa? Khusyuk. Tahu tu ajar ke dia. Patut pun orang noh. Rukun qalbi ni khusyuknya kat mana? Ni punah ni. Punah. Pasal sekarang pun tak habis-habis. Hak cerita bab khusyuk ni sunat tak habis-habis. Tak habis-habis. Hak berkaitan dengan khusyuk sembahyang ni sunat. Jadi seolah-olahnya bila sebut kata khusyuk sembahyang ni sunat, seolah-olahnya buat mudah-mudah dengan sembahyang, seolahnya gitu. Bayangkan kalau khusyuk sunat. Bayangkan. Nak tanya gini je lah, nak pakai akal ni. Jadi maknanya banyak masalah tempat kerja ni. Nak buat macam mana ni? Tak apalah, nanti lah. Masalah tu aku fikir dalam semayang nanti. Sebab apa? Sebab khusyuk tak wajib. Nanti aku fikir dalam semayang nanti masalah ni macam mana. Agak-agak boleh dak buat gitu. Berdosa ke dak buat gitu? Dah kata sunat kan? Bolehlah buat gitu. Kata ayat apa gitu? Ini ayat zulmah kau panggil. Sekarang ni khusyuk sunat.
Dolah khusyuk sunat tu, kalau nak kata khusyuk sunat, ikut pandai dia lah. Ikut pandai dia siapa? Sebab orang yang sama pernah menyebut, kata Imam Nawawi, ijma' ulama' khusyuknya sunat. Jadi ikut kata ikut pandai dia lah tu siapa? Imam Nawawi kata ijma' ulama' khusyuk tu sunat. Dalam kitab Munyatul Musalli, di awal bicara Munyatul Musalli tekan bab khusyuk. Di pembicaraan khusyuk di dalam tu satu muka surat lebih Syekh Daud Al-Fatani menekan berkaitan dengan kepentingan khusyuk. Satu muka surat lebih. Syekh Daud Al-Fatani ni maklumlah dengan kitab tauhidnya, dengan kitab fiqhnya, fiqh Munyatul Musalli, fiqh Burhatutullah, fiqh Sulam Muqtadi, dengan tasawufnya, dengan tasawuf haqiqahnya. Ni Syekh Daud Al-Fatani. Di awal kitab Munyatul Musalli tekan bab kepentingan khusyuk. Dan di dalam tu satu muka surat lebih Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli tekan berkaitan kepentingan khusyuk. Tapi di permulaannya khusyuk adalah sebahagian setengah daripada perkara yang sunat dalam sembahyang. Jadi ikut pandai dia tu siapa? Kata Imam Nawawi, ijma' ulama' mengatakan khusyuk tu sunat. Pakai ginilah pula, dah nak kata sunat. Nak tanya pakai akal ni. Aku nak selesai masalah dalam sembahyang nanti. Dah banyak masalah ni. Masa sembahyang baru nak mikir. Boleh ke buat gitu? Dosa ke tak buat gitu? Kalau kata sunat, bolehlah buat gitu. Tak salah lah. Agak boleh ke? Tanyalah naluri kita. Pelik jadi pertanyaan tu. Ni pelik. Ni pelik lah. Panggil masalah hati. Jadi bila sebut kata sunat, nanti ada masalah. Nak sembahyang nanti, kita mikir masalah tu. Bolehlah. Dia kata sunat. Apa sebenarnya? Jadi seolah-olah sebut kata sunat kau, tak apa. Nanti kita nak sembahyang, kita mikir. Gitu seolah. Siapa ajar gitu? Tak apalah. Tak dosa dah kata sunat kan. Tu serahlah. Kita pun boleh faham tak? Bila sebut kata sunat, adakah gitu galakan dia? Kalau kau buat gitu, dia dengan Tuhan lah. Berdosa ke tak? Berdosa? Memanglah tak berdosa sebab sunat. Kalau gitu suruh lah. Siapa suruh? Doktor kata sunat, dan memang hukum disunat. Ke macam mana? Ke kita nak melampau pada agama, kena kata wajib. Wajib lah. Tapi apabila khusyuk tak berjaya juga, barulah tak berdosa. Kenapa pula tak berjaya nak khusyuk? Kita boleh jaga khusyuk dah sembahyang. Hati jangan ke mana-mana. Dah lari juga, tak berdosa. Mula-mula kata wajib, lepas tu tak berdosa pula. Ni faham tak ni? Dah lalai terhadap sembahyang, lalai daripada sembahyang. Tapi hak saya bicara hak an salatim sahun ni bukan sekarang, lama dah. Lepas tu saya potong stick beberapa kitab tafsir apa semua tu. Lama dah bicara. Sebab duduk gitulah. Dak khusyuk neraka. Lalai dalam sembahyang. Baca ayat an salatim sahun. Terjemah ayat lalai dalam sembahyang. Ni pula lalai terhadap sembahyang. Sama je tu. Lalai daripada sembahyang. Ramai orang tua. Tapi gitulah orang tua ni. Dia lekat buah lama. Dia kata ustaz, Allah kata lega ustaz. Apa? Dah selama ni duk mikir je. Mikir macam mana? Kalau duk semayang, neraka. Kalau semayang, neraka juga dia kata. Tapi pokcik tu semayang lah. Dia semayang. Tapi duk mikir duk semayang, neraka lah duk semayang kau. Semayang lah. Semayang neraka juga. Apa? Dah tak khusyuk, mujur juga.
Jadi dok khusyuk tu dah masuk neraka. Bila tanya-tanya balik, dah pocik khusyuk tu wajib ke dalam sembahyang? Wajib untuk dapat pahala yang lebih. Sebab pahala sembahyang bergantung kepada khusyuk kita setara mana. Kalau khusyuk kita sebenarnya, pahala sembahyang sepenuhnya. Kalau khusyuknya 1/2, pahala sembahyang 1/2. Nak dapat pahala sempurna, wajib kena khusyuk lah. Tapi hukumnya letak sunat. Tengok kitab Munyatul Musalli lah. Tengok kitab Munyatul Musalli. Khusyuknya sunat. Kemudian khusyuk ni pula, apa makna khusyuk? Panjang pula orang yang ada kitab fiqhnya. Khusyuk termasuk makna tidak berpaling ke kanan ke kiri. Khusyuk dengan makna tidak angkat mata melainkan daripada tempat sujud. Dia panjang pula maknanya kalau buka dalam kitab fiqh. Tapi bila tanya khusyuk rukun sembahyang, tidak. Syarat sah sembahyang, tidak. Syarat berkaitan dengan pahala. Nak dapat pahala sempurna, khusyuk kena sempurna. Kalau khusyuk tidak sempurna, pahala sembahyang tidak sempurna. Tapi pahala baca Fatihah dapat, pahala baca tasyahud dapat, pahala berdiri dapat, pahala rukuk, pahala sujud dapat. Pahala khusyuk tu tak sempurna. Badan ni. Tapi itulah. Jadi wak sedap dalam kitab Munyatul Musalli bicara bab kelebihan sembahyang berjemaah. Didatangkan riwayat orang yang sembahyang berjemaah dan kitab Munyatul Musalli. Syekh Daud orang yang sembahyang berjemaah tanpa khusyuk lebih seperti orang sembahyang seorang diri yang khusyuk sepenuhnya. Bukan tu ayat dalam kitab Munyatul Musalli. Dia sembahyang jemaah tapi tak khusyuk. Dia boleh pahala seperti orang sembahyang khusyuk seorang diri. Orang sembahyang diri yang khusyuk sepenuhnya. Tu kelebihan sembahyang jemaah. Dan kitab Munyatul Musalli. Orang sembahyang berjemaah dia tak khusyuk. Dia boleh pahala seperti orang yang sembahyang seorang diri yang khusyuk sepenuhnya. Bukan itu maksud. Jadi kalau orang hati tak baik, seolah-olahnya kita tu menggalakkan majmuah jangan khusyuk. Tu hati tak baik maksud gitu. Tapi nak cerita itu kelebihan solat berjemaah. Tiba-tiba dia solat berjemaah memang tak khusyuk. Dapat pahala seperti orang yang sembahyang seorang diri yang khusyuk sepenuhnya. Siapa yang sembahyang seorang diri khusyuk sepenuhnya? Itu para sahabat, para aulia lah waktunya. Para nabi saya cerita pada nabi tu tetap dah. Khusyuk sepenuhnya para sahabat, para aulia lah. Semayang seorang diri yang khusyuk sepenuhnya. Boleh khusyuk sepenuhnya. Jadi solat jemaah tapi tak khusyuk. Tak khusyuk boleh pahala seperti orang semayang seorang diri yang khusyuk sepenuhnya. Kalau orang tidak baik, kita ni seperti menggalakkan datang berjemaah tapi tak khusyuk. Tak ada orang ajar gitu. Tapi kalau dia buat gitu sungguh, dia datang berjemaah sungguh, dia memang turut tu iman. Hati dia rata riti. Dia boleh pahala seperti orang yang semasa dia khusyuk sepenuhnya. Dalam kitab Munyatul Musalli. Tapi adakah kitab Munyatul Musalli cerita suruh gitu? Cuma nak cerita kelebihan solat berjemaah. Tu je. Benda mudah sangat. Kalau hati tak baik tu payah nak terima kebenaran, waktu terpulanglah waktunya. Bak lama dah cerita bab ni. Siapa peringkat tak semayang. Saya sebut tadi, pocik Allah mujur ustaz dah dulu mikir dak semayang neraka, semayang neraka. Mujur saya gurau je lah. Mujur kok pocik dak cakap dengan budak-budak dak semayang. Apa kalau pocik cakap gitu pocik? Budak tu kata mana? Haji semayang khusyuk ke dak? Tak apalah Haji, saya dak semayang pun. Saya neraka, Haji neraka juga. Kita berkawan nanti Ji. Sebab saya kata ke pocik tu lah. Kalau pocik cakap gitu depan budak-budak muda dak semayang, dah kalau dak semayang neraka. Kalau semayang dak khusyuk neraka. Dah jaga khusyuk pocik dah takut neraka. Sebut neraka budak khusyuk juga dia kata. Dah gitulah. Hati tu orang lemah.
Tapi neraka lah walaupun semayang. Tu kata pocik-pocik ni, sebab pocik dah cakap dengan budak-budak dok semayang tu. Budak-budak semayang tu nanti dia main je ke pocik. Pocik balik masjid. Ji, kejap ji. Segur dengan pocik tu kan. Kerana ji, kau syak dah. Allah awang gitulah pocik ni. Neraka pocik Kita neraka badak semayang pocik. Tak apa pocik, tak apa. Kita kawan nanti dalam neraka. Mana kamu? Dia suka pula pocik tu. Tapi lama maju pula. Ustaz kau syok. Tak kau syok. Memang tak neraka. Sunat. Rugilah kitanya sembahyang kita tak sempurna. Tapi tak neraka. Kau syok sunat nerakanya kot mana? Lama-lama dia tanya pula. Lama-lama hilang. Sebab apa? Dia suka tempat hak neraka. Dia apa pergi hilang lama-lama. Sekali mari. Akhirnya dia puas dengan hak tak khusyuk neraka. Dia nak tu. Dia pergilah hak tempat seumpama tu. Hak ni hak semayang tak tinggal ni. Dan memang ada orang tidak semayang kerana ni. Disalah faham ayat ni. An salatim sahun, lalai dalam sembahyang neraka wail. Ni ada ni orang kita yang ada saudara seumpama ni. Dia kata pok saudara dia. Pok saudara dia tu kira hak mula-mula hak belajar agama. Hak adik-adik lain ni tak belajar agama lagi. Pok saudara dia mula-mula. Lepas pok saudara dia belajar agama, adik-beradik ni belajar agama termasuk ayah dia. Belajar agama. Tapi hak mula-mula belajar agama pok saudara dia. Tak semayang kemudian pok saudara dia. Pok saudara memang semayang lah pok saudara dia ni. Dan hak mula-mula di kalangan adik-beradik ayah dia, pok saudara ni, yang mula belajar agama. Belajar majlis surah ni lah. Pok saudara dia paling mula. Ayah dia belajar kemudian. Oh ni hak mula. Akhirnya pok saudara tak semayang. Kalau nak dari rumah ditanya, mayang kau syak tak? Tak pakcik. Neraka juga mu semayang pun. Tengok. Ada ni. Tak semayang. Kenapa? Kalau semayang pun neraka kau. Apa tu nak salah pengajian ni. An salatihim sahun, lalai dalam sembahyang, bukan lalai daripada. Tu berat tu. Dah kata ada ulama kata wajib khusyuk, termasuk pandangan satu qaul satu poin daripada Imam Rafi'i. Mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Ada khusyuk wajib. Tak khusyuk batal sembahyang. Apa maksud dia di situ? Kena mengaji pula tu. Tak khusyuk dengan bahawa mula takbir sampai ke salam sikit pun tak ingat ke sembahyang. Maka batal. Ada ke gitu? Kita ingat lepas Fatihah nak rokok, ingatlah tu. Lepas rokok nak i'tidal. Kita ingat. Khoyab jalan gitu je. Rakaat berapa tak tahu lah. Hak tu Imam Rafi'i kata tak sah sembahyang. Itu satu kaul saja. Maknanya daripada mula sembahyang sampai ke sudah tak ada langsung. Kosong. Tak ada tertib sembahyang pun dipakai berjalan je. Mana sabahlah tunya. Itu pun satu kaul saja, satu pandangan saja. Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama khusyuk sunat. Bukan dah kitab Sulam Sibian. Kita jauhi. Sulam Sibian karangan ulama Kedah. Dia ada bicara khas berkaitan dengan an salatim sahun, bukan fi salatim sahun. Dia bicara khas di situ. An salatim sahun, lalai daripada sembahyang, bukan fi salatim sahun, bukan lalai dalam sembahyang. Hak dalamnya mana? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hatu fi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin yang alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hatu fi. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin yang khusyuk dalam tu fi dalam sembahyang, fi salatim khasyiun. Tu dalam, tu fi. Sahung ni lalai an. Anda faham mulai. Tu balik pada hukum lah, mudah saja, simple saja. Kalau kita menggalakkan lalai, ada masalah nanti sembahyang, kita pun mikir masalah. Tu bawa lah, nak bawa pun. Bolehlah kalau kata sunat. Terpulanglah nak nilai seumpama tu pun. Tapi mahsyar semuanya kita ni gitu jelah. Satu lagi pula.
Bukan dalam model hakim ni. Bukan lalai dalam sembahyang hok nak kewil. Lalai daripada sembahyang. Comel situ. Bukan lalai dalam, lalai daripada. Apa ni lalai daripada? Masuk waktu doh, dia tangguh pula. Tok semayang dianya. Kerja buat tak ada. Akhirnya wailun juga. Oh, dia pergi situ pula. An salatim sahun, lalai daripada sembahyang bukan maknanya lalai dalam sembahyang. Macam mana dah situnya? Apa maknanya lalai daripada sembahyang? Dia menangguhkan sembahyang. Pula dia ke situ. Ini biasa ni. Bukan kata meninggalkan sembahyang dosa besar. Melewatkan sembahyang pun dosa dak. Ada. Hukum cukup jelas dalam kitab fiqh. Afdalul a'mal as-salah fi awwali waqtiha, Nabi kata. Selebih-lebih amal sembahyang awal waktu. Afdal amal as-salah fi awwali waqtiha, Nabi kata. Afdal sembahyang awal waktu. Maka kitab fiqh pun bicara waktu fadilah. Waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu karahah, waktu tahrim. Dia bicara panjang tu kan. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Dia bicara tu. Apa hukum solat awal waktu? Apa hukum solat? Solat wajib bila masuk waktu cukup syarat wajib. Apa hukum solat waktu? Sunat. Ada ni. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat solat waktu termasuk solat isyak. Itu mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi solat isyak sunat pelewat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita sunat solat awal waktu. Ada waktu mu'in kita ada. Waktu mu'in kita ada. Sunat ta'jilus solat, sunat segera solat awal waktu walaupun solat isyak. Solat waktu tu sunat. Melewatkan solat, meninggalkan perkara sunat, rugi. Di semayang tengah waktu harus. Di semayang dilewat dah, makruh. Di penghujung sampai ke belum salam sudah masuk waktu yang lain, haram pelewat seumpama tu. Dia ada letak pula situ. Bila sebut seumpama pula, kena pula sekali lagi. Dia kata Ustaz Wang menggalakkan solat lewat. Saya pun tak kata apalah. Sebab apa? Sebab kata orang solat lewat tak berdosa. Dah tak berdosa lah. Selagi tidak masuk waktu tahrim. Dia ada waktu karahah, dia ada waktu tahrim, waktu haram, ada waktu makruh. Jadi dia kata pula maknanya menggalakkan solat lewat pula di situ. Tak tahulah. Begitu je lah. Selama-lama dah jadi orang apa? Orang apa? Asam garam. Lama dah perkara ni. Bukan baru pun. Tapi tak apalah. Itu ujian atas dunia. Begitu je. Kalau nak senang lenang, tu ni bukan kerjaan agama lah nak senang lenang. Bila sebut kata solat waktu sunat, melewatkan solat rugi tapi tidak berdosa. Tapi rugilah kerana meninggal perkara sunat. Maka timbul pula cerita menggalakkan solat lewat. Faham tak? Balik pada hukum fiqh lah. Kalau gitu boleh lah solat lewat. Tak apalah walaupun tak ada kerja. Perkara sunat. Kalau kamu malas agak nak kata macam mana? Boleh lah perkara sunat. Nak jawab boleh kan, dia kata pula menggalakkan. Perkara sunat. Sudahlah. Kena jawab macam mana? Perkara sunat. Boleh lah tinggal. Kita kata boleh lah tinggal. Disuruh tinggal. Kita kata boleh sebab perkara sunat. Contoh-contoh kita ajarkan. Sunat je. Sunat je perkara ni. Boleh lah tinggal. Kita kata boleh lah tinggal. Disuruh tinggal. Berat gitu. Fahamlah sunat. Tinggal rugi. Tapi kena tuduh pula menggalakkan solat lewat. Kata gua ni. Padahal kita hukum fiqh cukup jelas. Tak payah ngaji banyak.
Khusyuk sunat dalam sembahyang. Solat awal waktu sunat. Ni solat waktu hukumnya adalah sunat. Meninggalkan solat waktu hukumnya rugi. Tapi boleh rugilah sebab itu perkara sunat. Solat awal ke solat akhir ke tetap kena solat. Kalau solat awal boleh pahala solat, boleh pahala awal waktu. Kalau solat lewat boleh pahala solat tapi hilang pahala solat awal waktu. Rugilah. Tapi boleh ke? Tak berdosa ke? Boleh tak berdosa. Disuruh tu. Pula jangan gitulah. Siang jadinya. Tak ada apa-apanya. Apa-apa masya-Allah. Gitu je. Tapi lama dah lah. Tapi saya bawa ilmu yang saya belajar dari guru saya. Dan waktu kita maklum dan kitab-kitab fiqh kita maklum. Nanti dalam pertemuan kita akan bicara perkara-perkara yang disunatkan, termasuk khusyuk perkara yang disunatkan, termasuk tadabbur perkara yang disunatkan. Ikut dia lah, ikut kitab Fathul Mu'in ke? Memang kita ikut dia, ikut kitab Fathul Mu'in. Kita ikut kitab Fathul Mu'in. Bicara hak berkaitan perkara yang disunatkan. Solat waktu perkara yang disunatkan. Tapi jangan ambil ayat ni. Ayat ni an salatim sahun, lalai daripada sembahyang. Mana mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Ataupun setengah pandang mengatakan sembahyang tetapi tidak melengkapkan syarat dan rukun. Masuk dalam ayat ni juga sebab dihukumkan meninggalkan sembahyang walaupun rupanya dia bersembahyang. Sebab hukumnya meninggalkan sembahyang juga sebab sembahyangnya tanpa melengkapkan syarat dan rukun. Benda cukup mudah, benda cukup simple atas penerimaan hati masing-masing. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Artinya bahawa Allah Taala mengharam ia akan syurga atas tiap-tiap orang yang riak. Dikehendaki mengharamkan itu menegahkan dan tidak memberi ia Allah akan syurga kepada orang riak. Menegah ni pula macam mana? Menegah daripada masuk syurga awal-awal. Sebab apa? Sebab masa timbang berat sebelah kejahatan. Sebab apa? Sebab amalan kebaikannya kurang. Kena gurau situ pula. Sebab yang diharamkan syurga mutlak adalah orang kafir. Itu haram mutlak. Syurga kepada orang kafir. Kalau orang mati dalam iman akan masuk syurga. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala jannah. Hadis Muslim. Orang yang mati serta hati dia kejap dengan keimanan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Ni orang riak ni diharamkan syurga ni. Orang riak dia masih lagi dihukumkan beriman. Kena urap pula hadis ni. Pada ni sebab hadis Muslim, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mati serta hati dia kejap dengan iman la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Syurga segera kalau amalan banyak. Syurga kemudian selepas dibakar dalam neraka jahanam kalaulah banyak amalan kejahatan daripada amalan kebaikan. Kena hurah pula. Allah Ta'ala haramkan syurga. Apa maksud dia? Dia haramkan syurga bersama dengan hak peringkat awal-awal. Sebab dia banyak dosa akan dibakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah